نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wal hatha 'alal khairi ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memperkenankan doa kita, memilih kita dengan taufik dan hidayatnya untuk menghadiri rumah-rumah Allah. Pasti saja rumah-rumah Allah itu layaklah untuk Allah taala melayani tetamu-tetamunya, dan berbahagialah orang yang meneruskan kebahagiaan tersebut dengan menghadiri majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu Allah, majlis-majlis yang mana Rasulullah SAW telah lakukan di Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW. Suka saya ingatkan diri saya sendiri, jemaah sekalian, bulan Rejab ini adalah bulan taubat. Maka kita sebagai ibu dan bapa memperingatkan kepada anak kita, menantu kita, yang terutamanya wanita, kalau belum lagi mengqada puasa-puasa yang lalu, belum lagi bayar fidyah, maka segerakanlah qada ganti-ganti puasa tersebut dan fidyah tersebut, supaya fidyah tersebut tidak menjadi ganda, puasa-puasa qada tersebut kita tidak menjadi ganda. Kita muslimin muslimat, mana-mana yang ada kita kecuaian ketika mana dulu, maka sekaranglah waktu yang sesuai untuk kita perbaiki. Kita pesan sama-sama, kalau kita ada jiran-jiran kita, kalau kita ada anak-anak kita, kalau kita ada menantu kita, kalau kita ada cucu kita lah, kalau ada adik-beradik kita, supaya mereka tidak terlepas daripada peluang untuk mengqada, menyelesaikan hutang-hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Pasti saja ilmu Allah ini dia ada dalil, dia ada bukti, baik ilmu fiqh, baik ilmu tasawuf, mesti dia ada ataupun kita panggil sumber rujukan. Akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil. Dalil ni bahasa Arab, jadi bahasa kita lah. Kalau terjemah dia dulu adalah bukti. Sama ada bukti itu berbentuk naqli, bawah tu baru dia bagi tahu, sebelum ni dia tak sebut lagi. Naqli adalah bukti yang dinukil dari Al-Quran dan hadis, itu naqli. Atau dalil aqli, bukti yang didapati mengikut akal fikiran manusia secara ilmu mantik dan juga ilmu logik, capaian otak manusia yang normal. Jadi otak kita yang manusia normal ni boleh capai benda tersebut. Adalah akidah yang sahih dan sah imannya, dan mereka tidak termasuk dalam firqah ataupun golongan ataupun kumpulan. Firqah tu golongan atau kumpulan, terjemah dia lah, saya terjemahkan. Orang yang muqallid, muqallid pun nanti antara istilah yang kita akan guna dalam ilmu tauhid, yang mengikut, dia ikut je, dia bukan mujtahid, dia muqallid, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Jadi kalau kita berakidah dengan dalil yang jelas, maka kita ni tidak dipanggil muqallid. Bagi orang belajar lah, bukan kita sembrono, membabi buta
ikut je, tak tahu pangkal, tak tahu ujung. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya belum wujud lagi. Sebab masa tu dia ada dua je. Beriman, lepas tu kufur. Habis. Dia tak ada fahaman-fahaman lain. Sekalipun para ulama sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama. Kalau kita bahasa Jawa kata basic. Ilmu basic kan. Utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Belum jumpa buah pokoknya tu, sebab pokok tu penting. Kalau tak ada pokok macam nak jumpa buah, nak jumpa ranting. Tu dia punya dia punya perbandingan atau analogi dia macam tu. Pokok tunjang dia tu. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Dia punya akar dia menunjang ke bumi, ke dasar bumi, dan dia punya dahan dia menaik ke langit. Itu tauhid yang sebenar. Tak goyang dah. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semasa hayat baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah, yakni mendidik dan mengasuh. Dia terjemah tu. Rajin ni. Kita punya mufti ni dia rajin. Tarbiyah ni pun kita dah jadi bahasa Melayu, tarbiyah. Kalau kita pergi Arab, dia kata samak tarbiyah. Ribawi dia panggil. Samak yang ikan yang dibela. Ikan bela lah, dia tak ada ikan tangkap ni susah. Ikan bela. Mendidik dan mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat di dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari dengan memberi contoh teladan selaku seorang rasul dengan peribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid. Jadi kehidupan Nabi itu sendiri itulah tauhid. Tengok apa yang Nabi buat. Dan semangat tauhid ini tertanam di dalam hati seorang yang beriman. 100, kemuncaknya 124,000 para sahabat telah berkumpul di Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Itu semua. Sampailah Nabi kata tidak akan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu kerana kekufurannya dia jadi najis kufur tu, maka mereka tak boleh masuk Masjidil Haram selepas tahun ini selama-lamanya. Lama mana? Sampai bila-bila lah. Dah tak ada lah. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia. Maka jemaah sahabat ni, bila Nabi kata falyuballighish syahidul ghaiba, hendaklah yang datang kat majlis aku ni sampaikan pada orang yang tak ada. Sampailah agama Islam tu ke kita ni dengan rombongan daripada mana? Yaman ke India. Orang dagangan tu kan, berdagang. Dengan sebab dagang dia tu, sambil dia berdagang agama, berdagang barangan, dia berdagang agama. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia. Kita pun tahu para miswara yang asal menyembah agama Hindu. Ada lagi kita panggil cebisan-cebisan pengamalan itu ada dalam kita punya, sehingga dia menjadi adat. Kan? Dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu, seperti Parsi di timur, kerajaan Romawi di barat, dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka itu. Imam Bukhari, Imam apa lagi? Nasai, kan? Imam Ibnu Majah, itu semua orang datang daripada Rusia. Kita tengok belah sana, belah atas sana. Sekarang dia dah patah balik, kan?
bertahan 600-700 tahun kerajaan Rom ini ditakluk oleh Islam. Tapi kerana usaha dakwah itu ditinggalkan, maka roh kepada agama ini telah gugur. Dan umat oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya mereka terjemahkan. Isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran-pemikiran ahli-ahli falsafah kuno yang ada di dalam buku-buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun dan mengkaji dengan sepenuh penelitian. Ilmu mantik, apa dia tu? Aristoteles. Dalam ilmu kalam ni, ilmu cakapan, ilmu mantik ataupun ilmu logika, Aristoteles. Kita belajar benda tu. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati di dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut merangsang perkembangan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun tidak semua ilmu baru ini bersifat positif. Malah ada di antara ilmu-ilmu itu boleh menyesatkan akidah umat Islam. Jadi input-input yang baru ni ada juga terpesong. Lebih-lebih ilmu logika lah. Logik sangat. Sampai bumi ni dia kata daripada kecil, dia pun pecah, dia jadi tumbuh, jadi besar. Logik sangat. Macam pemikiran Darwinism, kan? Manusia ni kata daripada beruk. Lepas tu dalam syarahan Syekh Bukhari kami, dia kata yang beruk ni engkau, dia kata. Dia tu. Dia Darwin tu. Darwinism. Dengan teori yang samalah menyebabkan, walaupun dia konspirasi, tapi dia menjadikan sebab. Hitler ni dia kata dia bunuh orang-orang selain daripada orang Jerman. Sebab orang Jerman dia punya hidung ada melebihi revolusi. Ada mancung atas sikit. Dia ada, jadi kami lebih depan. Yang bawah kami ni kena bunuh, wajib bunuh. Itu yang saya baca lah, setakat input yang saya dapat. Kita ada dia pahaman-pahaman yang rosak, kan? Pahaman-pahaman yang rosak. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang berasaskan wahyu ilahi, dia ada sumber betul. Jadi ilmu yang salah tu dia tak terima terus lah. Dia akan buat compare, perbandingan. Para intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu sejauh mana persamaan. Ada tak tawafuk? Sama dia. Ada sama? Okey. Ada tak pertentangan? Ada tak khilaf? Pemikiran mereka dengan akidah dan tauhid yang telah tertanam di hati setiap orang yang beriman. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudiannya menjadi perbahasan di kalangan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah lantas mentauhidkannya, di mana ilmu ini dinamakan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Akidah takluk hati kita, tauhid hati kita ini mengesakan hanya dia. Tu dalam terjemahannya begitu. Jadi dia menyebut, kita punya mantan mufti ini menyebut sedikit kronologi mana lahirnya ilmu tauhid tersebut. Baru kita faham, rupanya macam tu. Menurut keterangan dan huraian serta dalil-dalil menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya ialah dengan berasaskan dalil naqli atau dalil akli. Kita pun dah sebut tadi. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang Muslim yang beriman. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, membuktikan kewujudan Allah
dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil naqli adalah berdalilkan firman-firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Suratul A'raf juzuk ke-8. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Jelas Tuhan kamu. Bila kata Rabb ni pemelihara, penjaga, pemberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi bila kata 6 masa, ada kutukan, ada kritikan, naqid daripada orang Yahudi, orang musyrikin. Dia kata, 7 hari. Seminggu ada 7 hari, 6 hari je ke? Hari ke-7 buat apa? Letih. Kalau logik kita lah. Hari-hari kerja ke? Kerja Senin sampai Jumaat je, Sabtu Ahad cuti kita lah. Kalau cikgu macam tu lah kan. Kalau ada masa tuition macam tu lah je. Allah turunkan, wama massana min lughub, tak pernah pun tertimpa kepada kami sebarang letih. Mana ada Allah letih? Nak bagi tahu senangnya cipta langit dan bumi ni 6 hari boleh. 6 hari boleh. Nak kurang lagi boleh. 5 hari boleh. Begitu ringkas. Mudah aja. Bila dia kata macam ni, kita jawab balik, kan? Sebenarnya itu kalau Allah kata 6 hari, 5 hari pun boleh. Boleh lagi ringkas. Nak kata senangnya nak buat 7 petala langit, 7 petala bumi. 6 hari je, tak payah lama-lama. Lebih daripada tu pun boleh. Kan? Ya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan? Kita doa dalam doa Yasin pun sama. Kan? Khazainahu bainal kafi wan nun. Kami memohon daripada-Mu ya Allah, khazanah kamu antara kaf dan nun je. Kalau kata kun, jadi selalu dah. Kelihatan raya. Pakak jadi. Pakak jadi dah. Saya pakak jadi dah. Mudah, 6 hari je. Bila ada kata macam tu. Ia melindungi malam dengan siang. Malam datang dulu, kemudian siang, dan mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan ia pula yang menciptakan matahari, bulan serta bintang-bintang, musakhkharatin, semua itu tunduk bi amrih, dengan perintah Allah. Dan setiap hari matahari dan juga bulan nak keluar ni sujud depan Allah. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, tiap-tiap hari. Ya Allah, hari ni boleh timbul? Boleh. Timbul. Dengan perintah Allah. Qalata ataina ta'i'in. Ataina ta'i'in. Datanglah pada kami dalam keadaan taat. Tau'an aw karahan. Suka, tak suka, kena menghadap Allah, minta izin. Ya Allah, hari ni nak timbul matahari boleh. Awak timbul dekat mana? Kan? Asia lah. Benua Afrika lah. Mana yang ditimbul tu? Dengan izin Allah. Ala, ingatlah, lahul khalqu wal kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan, wal amru, dan urusan pemerintahan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian alam. Rabbul alamin tu diterjemah dengan mentadbir sekalian. Bila kata tadbir, dia cipta, dia jaga, beri rezeki. Firman Allah Ta'ala lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Surah Taha ayat 14, juzuk ke-16. Sesungguhnya akulah Allah. Ni antara ayat yang menyebabkan Omar suruh dibawa untuk berjumpa Nabi untuk masuk Islam.
Sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, oleh itu sembahlah aku. Macam mana nak menzahirkan kita punya ubudiyah, kehambaan kita? Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingati daku. Sebab tu untuk kita yang muslimin antara lelaki disyariatkan, kalau mazhab Syafi'i ini dia fardu kifayah lah, supaya kita menzahirkan perhambaan. Izharul ubudiyah. Masa tu kita tak kata saya ni menteri, kita tak boleh declare saya ni bos, sebab kita sujud di lantai yang sama. Semua menundukkan kepala melebihi kita punya punggung. Tak ada masa tu dia sujud saya masih lagi menteri. Tak boleh. Kalau dia ada rasa, sembahyang lagi sampai dia tak ada rasa aku ni hanyalah hamba. Kalau ada rasa lagi tu, sembahyang lagi. Sembahyang sunat lagi kan. Malam kan sambung lagi tahajud. Solat hajat. Baru ni ada orang tanya, ustaz berapa rakaat solat hajat? Paling kurang 2. Mazhab Hanafi 4. Pendapat Imam Ghazali daripada mazhab Syafi'i 12. Pulun sembahyang hajat. Ya Allah, tolonglah ya Allah, angkat segera. Kan kalau semua buat ni, insya-Allah sekejap je Allah Taala angkat kita punya wabak ni. Kalau dikira wabak lah, tak kisahlah apa benda pun. Penting musibah yang ditimpa ni, kalau kita semua sepakat ni, sembahyang 12 rakaat, ambil pendapat Imam Ghazali kan. Komen banyak lagi. Nangis-nangis, sungguh-sungguh, insya-Allah itu tak mustahil bagi Allah. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Ini Allah main otak kita. Bagi dia ajar kita. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Suratul Anbiya ayat 22, juzuk ke-17. Allah bagi satu perumpamaan, mudah pelajaran kat kita. Kata apa? Kalau ada di langit dan di bumi ini Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Sebab A kata macam ni, B kata macam ni. Macam itulah SOP semua orang Pening. Harap dia potong tu nanti. Kan harap dia potong lah ni. Kalau ada ni, saya semalam balik KL dari Ahad, Sabtu, sehingga masuk dekat Aikro kan. Dia pun macam biasa lah, minta surat lah macam biasa. Okay. Saya pun tanyalah, terima kasih bang. Bang, berapa lama lagi ni? Entahlah, saya tak tahu berapa lama. Dia pun pening. Entahlah, saya pun tak tahu. Dia pun terpinga-pinga kan. Itu semua orang pening. Jadi kita nak semua orang tenang. Jadi kita ikut, insya-Allah Allah mudahkan. Dan jangan lupa amalan-amalan kita ni. Bila kita sedekah, kita niat. Bila kita baca Yasin, tiap kali baca Yasin niat. Tiap kita sembahyang subuh, kalau kita ada kunut tu, minta imam kita tambah sikit. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba. Kan? Bila je ada wabak, maka ada ghala, barang akan tinggi. Kan? Harga akan tinggi. Barang susah dapat, wabak, sana tahan, sini tahan, tak boleh nak eksport, tak boleh nak import. Maka ada ghala, ada barang naik harga. Itu dia punya kalkulator macam tu lah. Jadi kita dan kita punya mazhab Syafi'i ini memang rakaat keempat tu dia punya iktidal tu dia jadi rukun panjang. Sebab dia boleh kunut nazilah. Boleh baca doa kunut. Tak ada masalah. Jangan imam memandai je, maghrib doa kunut, isyak doa kunut, kan. Tak ada. Dia boleh memang rakaat keempat tu dia boleh adanya ruang, dia jadi iktidal tu, dia panggil masa tu ada rukun jadi panjang. Biasanya rukun pendek iktidal ni. Iktidal dengan duduk antara duduk sujud adalah rukun pendek. Jadi rakaat yang akhir itulah rakaat keempat untuk zuhur, asar, isyak, maghrib rakaat ketiga, dan subuh tu dah pastilah kita buat kan. Walaupun dia sunat ab'ad, yang ditinggal boleh diganti dengan sujud sahwi. Firman Allah Ta'ala lagi, ni memang ikhlas betul lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas
ayat 1 sampai 4. Ni pastinya juzuk 30. Okay. Ni paling kurang kita sebelum mati kena hafal ni. Jangan tiba-tiba tak hafal lah kan. Ustaz, saya belum jadi hafiz lagi. Awak bukan hafal tiga surah ke? 3 kul tu. Kira hafiz satu. Hafiz 3 surah. Kan? Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Makna somat tu? Somat kan? Somat tu makna dia adalah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, dan Allah langsung tak berhajat pada makhluk. Panjang dia punya terjemah somat tu. Lam yalid walam yulad, dia sekali-kali tidak beranak, walam yulad, dan sekali-kali tidak diperanakkan. Kalau nak tambah tu sekali-kali, lam tu nafi terus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam qiraat Warash dia baca kufuan ahad. Dua-dua tu dengan makna sama, kufuan ataupun kufuan, baca dengan an. Boleh tanya ustaz kita lah, imam kita. Dan dia tidak sesiapa pun yang setara dengan dia. Kufu itulah. Awak tak layak bagi saya cerita Melayu. Cerita Melayu, laki dia kaya, perempuan dia miskin. Perempuan dia kaya, laki miskin. Awak tak layak kahwin juga. Jadi kalaulah dalam hadis dah selingan ni, bila ada datang bertanya kan, Allah ciptakan langit, Allah cipta bunyi, siapa cipta Allah? Nabi kata baca ayat ini, baca surah ni, dia akan hilangkan was-was. Dia kan datang tu, kan Allah cipta ni, Allah cipta ni, habis siapa cipta Allah? Terus kita yang tanya dah, terus baca ni, terus kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad, istighfar kan. Dia akan main. Dia bila belajar lah, bila belajar tu setan pun cucuk. Kau sebenarnya kan, dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya berasaskan dalil akli yang ijmali, yang ringkas. Dalil akal, logik yang ringkas. Iaitu apa ringkasnya? Wujudnya makhluk-makhluk di alam dunia ini membuktikan wujud penciptanya. Pokok yang besar-besar dekat tengah-tengah hutan horizon tu, siapa yang tanam? Ada kita tanam? Tak ada. Ikan bilis yang kita makan daripada zaman Tok Kaduk dulu sampailah sekarang, agak siapa yang tu? Kan? Saya ustaz ada bela ikan bilis. Wah, letih kan membela ikan bilis. Apa nak bagi makan tu? Jadi cannot imagine Terengganu kata. Tak boleh nak bayangkan, gambarkan. Ikan paus tu makan sehari berapa? Kita punya gajah-gajah tu makan sehari berapa kilo dia punya makanan dia. Semua tu pasti. Itu jadi dipanggil wujudnya makhluk-makhluk dunia ni membuktikan wujudnya pencipta. Siapa pencipta? Iaitu Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil akli, logik yang sangat ringkas. Terus faham. Mengikut akal fikiran manusia adalah mustahil sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendirinya tanpa penciptanya. Pelik. Kita pergi tunggu kawan kita. Kata kenapa? Aku tunggu ni besi ni jadi kereta. Kau dah gila ke apa? Besi mana boleh jadi kereta? Kalau melainkan dah kena orang buat kat kilang tu. Macam tu mesti dia ada cipta dia. Secara khusus makanan yang sudah masak dan dihidangkan mustahil akan masak dan terhidang sendiri. Kita letak bahan-bahan dia, tengok kan. Kenapa bang? Abang nak tengok macam mana dia boleh jadi tom yum terus? Tak boleh. Kan bahan-bahan walaupun ada siap dah semua, ada paste tom yum pun, kalau kita tak masak kan, tak jadilah tom yum tadi tu. Tanpa wujud orang yang memasak dan yang menghidangkannya. Satu bukti yang cukup jelas terbentang di hadapan mata kita dan tidak boleh ditolak oleh akal fikiran manusia, kewujudan Allah dan keesaannya yang berdalilkan dalil akli ialah wujud diri kita manusia itu sendiri dan wujud bumi dan langit, matahari dan bulan, daratan dan lautan, haiwan-haiwan yang melata di bumi, ikan-ikan yang berenang di dalam air
dan lain-lainnya adalah mustahil. Dalam kitab dia beritahu 18,000 jenis makhluk. Jenis makhluk ni ada 18,000. Kan? Yang paling 18,000 ni semua dicipta untuk berkhidmat kepada yang namanya manusia. Wujud sesuatu di alam dunia ini jika tidak ada penciptanya, iaitu Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Kesimpulannya, setiap makhluk yang wujud di alam dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada penciptanya, iaitu Allah. Oleh itu, wujud makhluk-makhluk di alam dunia ini adalah menjadi dalil kewujudan Allah dan keesaannya yang didapati yang dicapai oleh akal fikiran manusia secara logik, masuk akal dan mantik sebagai dalil akal yang ijmali, yang ringkas, yang berdasarkan dalil nakli, bukan mengikut logik akal semata-mata. Tidak. Satu hakikat fitriyah, fitrah manusia ni yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman, bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita sendiri manusia telah wujud di muka alam ini. Kita tak boleh nafikan sebab kita dah wujud, jadi pasti ada yang mewujudkan. Justru itu kita wajib beriman dengan kewujudan Allah dan keesaannya, dan tidak seharusnya kita merasa syak dan ragu-ragu lagi. Firman Allah Ta'ala, Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Surah Ibrahim ayat 10 juzuk ke-13. Ayat 10 juzuk yang 12 lah. 13 betul, 13. Juzuk 13. Patutkah berlaku sebarang syak tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Okey, fatir ni antara sifat Allah. Dia mencipta ataupun mewujudkan, mencipta sesuatu, mengadakan sesuatu tanpa contoh. Itu makna yang lebih spesifik. Menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Memang tak ada contoh pun. Mana ada orang buat reban ayam terapung? Wah, mentang-mentang imam reban ayam dia punya bumbung terapung. Tak ada. Ada tak cikgu? Kita sekolah kan, kemahiran hidup, cikgu kita punyalah advance, dia punya reban dia tu terapung. Tak ada. Tapi langit yang Allah Ta'ala cipta terapung. Itu dia panggil cipta tanpa contoh. Mana ada contoh? Tak ada designer kat dunia ni, kita jumpa, carilah. Tolonglah buat bumbung rumah saya ni, tak nak ada tiang, biar dia terapung je. Oh, jenuh dia fikir. Dia kata gila dah orang ni. Saya sanggup bayar berapa pun, kau bayarlah berapa pun, mati hidup balik aku tak buat. Kan? Mana nak buat? Tapi Allah buat. Benda yang bulat tapi kita rasa tenang je. Kan? Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at. Tengok langit macam mana diangkat, elok je. Wa ilal ardi kayfa sutihat. Tengok bumi, bulat tapi nampak tenang, kan? Dihampar je. Tak jumpa lagi bola. Tiba-tiba pereka baru 2021 kerana virus, dia buat bola petak. Kan? Tak ada. Manangkan kita ada COVID, jadi kita buat bola petak lah. Bola ni petak. Tak ada. Macam mana pun, COVID tak COVID, bola macam jalan macam biasa. Dan dia tetap bulat. Bumi ni bulat, tapi boleh duduk relax je. Tak ada tiba-tiba tergolek kenapa? Bumi ni tiba-tiba jadi bulat tak ada. Pelik pelik. Sebab tu dia cipta, fatir ni apa? Mencipta sesuatu tanpa contoh. Tak ada design. Tak ada kata saya ikut design sana, saya ikut design sini, tak ada. Sehubungan dengan ini, orang-orang musyrikin, bila kata musyrikin ni mana? Musyrikin Mekah. Apabila ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan mereka? Mereka menjawab, Allah.
sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah. Allah gazet perkara tersebut, wartakan tentang sikap dan pendirian orang-orang musyrikin itu di dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Surah Az-Zukhruf juzuk ke-25. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanyakan mereka, siapakah yang menjadikan mereka? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian, bagaimana mereka rela dipesongkan, boleh dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya? Fa anna yufakun. Sanggup dia sembah berhala. Kejap je. Sikit lagi sampai perbincangan dan kesimpulan tu. Jawapan orang-orang musyrikin ini sebenarnya bukan jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kita mesti tanya, dah Ustaz, kalau dia jawab Allah mesti dia beriman. Kerana mereka hanya mengakui Allah Ta'ala yang menjadikan mereka. Dia kata betul, tapi dia kata, tapi kalau nak kena sembah ni Tuhan ni. Kalau nak yang nak tuah sembah yang ni. Kalau nak jauh daripada sial sembah yang ni. Kalau nak hujan, dia semua ada. Sedang ibadah mereka masih menyengutukan Allah. 360 berhala di sekeliling Kaabah. Dengan yang lainnya, firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106 juga juzuk 13. Ini juzuk 13 di akhir surah Yusuf, termasuk dalam surah Ar-Ra'd dulu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Itu dia panggil syirik tu. Dia mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Dia tidak mengesakan Allah. Tauhid tu mengesakan hanya Allah yang satu. Wallahu ta'ala alam. Semoga keimanan kita bertambah hari ini, bertambahlah ilmu, bertambah dekat kita dengan Allah. Apabila siapa tu nama? Hadrat siapa tu? Abu Dzar. Dia kata, aku paling takut antara 4 soalan. La tazalu qadama Adam illa yus'alu an arba'in. Tidak akan berganjak kaki anak Adam ni daripada padang mahsyar, maka akan ditanya 4 perkara, iaitu mengenai, antaranya adalah mengenai ilmu, adakah dia amalkan. Jadi kita setiap kali belajar ilmu, kita niat untuk kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak ada sifat takut. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengari dan tidak diterima. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.